Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Syu'abul Iman Lil Baihaqi oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita masih lagi pada cabang iman yang ke-39, iaitu wajib bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Sambungan kita ialah muka surat yang ke-75, iaitu syair dan ucapan hikmah berkaitan dengan kedudukan dan keburukan arak. Jadi kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis dan juga penyusun. Dia sebut situ dengan sanad yang bersambung kepadanya. Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya daripada Al-Hasan. Kalau kita tengok dalam cetakan bahasa Arab, buku dalam cetakan bahasa Arab, dia akan letak Al-Hasan situ siapa? Ini sikit kita punya buku bahasa Melayu ni dia tak sebutkan siapakah Al-Hasan. Al-Hasan tu ramai. Jadi kalau kita rujuk dan tengok dalam buku-buku yang dicetak dalam bahasa Arab, bahasa asal buku ini diterjemahkan, ianya akan letak nota kaki di situ. Dia kata idza atlaqal Hasan, apabila disebut Al-Hasan, fahuwa al-Hasanul Basri, ianya ialah Hasan al-Basri, iaitu seorang tabi'in. Wa ismuhu al-Hasan bin Abil Hasan, wa ismu Abil Hasan al-Yasar, ianya ialah seorang tabi'in yang terkenal yang telah hidup pada zaman Umar Al-Khattab. Dia ni tabi'in, kibarut tabi'in, bukan tabi'in yang biasa-biasa, tapi kibar tabi'in. Kibar tabi'in maksudnya ialah tabi'in yang senior. Digelar juga dengan nama, gelaran dia Abu Sa'id, Hasan al-Basri ni. Hasan al-Basri ni kata-kata dia, nukilan-nukilan pandangan dia sangat banyak disebutkan oleh para ulama yang datang kemudian, terutamanya dalam bab penyucian jiwa ataupun bab berkaitan dengan membersihkan hati. Sebahagian para ulama menyebutkan bila mana cuba menerangkan tentang biodata Hasan al-Basri ini, dikatakan beliau rahimahullah ialah satu orang tabi'in yang telah ditahnik oleh Umar Al-Khattab. Ditahnik oleh Umar Al-Khattab. Waktu ketika mana dia dilahirkan, dia dibelah mulut oleh Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dan sudah pasti tahnik yang dilakukan oleh para sahabat berbeza dengan tahnik yang dilakukan oleh sahabat bersama dengan Nabi. Ini benda kita kena tahu beza dia. Kebanyakan orang zaman kita ni bila mana dapat anak ataupun dapat cucu baru, maka dia akan minta
orang untuk tahnikkan anak yang baru dilahirkan ni. Biasanya yang akan menjadi sasaran ialah ustaz-ustaz, orang-orang masjid. Jarang tuan-tuan tengok yang tahnik tu pilot, engineer. Masuklah saya sendiri pun, walaupun saya tak ada anak, ada orang minta tahnik. Jadi kita terangkan, tahnik ni yang pertama sekali, ianya memang sunnah. Ditunjukkan oleh para sahabat ketika mana berlakunya kelahiran, anak baru dilahirkan, maka kita akan bawa anak tu yang masih lagi belum sampai seminggu tu untuk ditahnikkan. Tahnik ni Melayu panggil belah mulut lah. Tahnik ni meletakkan rasa-rasa daripada bahan-bahan yang ada keberkatan pada mulut bayi tu. Pertama sekali, yang paling besar berkatnya ialah air liur Rasulullah. Yang ni setuju. Tak ada orang akan menyanggahnya. Sebab itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Bila mana berlaku saja, terima saja berita kelahiran anak, maka dibawa jumpa Nabi, belum sampai seminggu lagi tu bawa jumpa Nabi, maka Nabi pun tahnik dengan cara Nabi ambil kurma yang lembut ataupun kismis yang lembut, dilembutkan tu dengan air liur Nabi. Lalu diletakkan di mulut bayi tersebut dan dihisap oleh bayi tersebut. Adapun kita, zaman kita tengok sebahagian orang yang tahnik, ustaz lah, tuan guru ke, mana-mana orang yang biasa tuan-tuan tengok dia tahnik orang, dia akan tahnik budak tu dengan cara sama macam Nabi buat lah. Dia lembutkan kurma ataupun kismis itu dengan air liur dia. Cara ni ada sebahagian para ulama kata boleh, tapi saya untuk peribadilah, kalau ada orang minta tahnik pun saya tak buat dengan air liur saya. Air liur saya tak ada apa nilai pun, bawa penyakit pun boleh ke budak tu. Saya tak akan buat dengan cara tu. Biasanya saya akan minta dia bawa air sekali, dan air yang paling utama ialah air Zam-Zam. Air Zam-Zam, dilembutkan kurma itu dengan air Zam-Zam. Sebab air itu memang air yang ada berkat. Kalau tak ada air Zam-Zam, ambil lah air apa pun, air mineral pun tak apa. Ikut taraf air mineral lah. Ada orang bawa air spritzer, okey lah, air spritzer mahal. Ada orang bawa Evian, Evian lagi mahal. Sebenarnya antara Evian dengan spritzer lagi tinggi silika berbanding Evian. Saya bukan promotion pada spritzer, sebut je. Sebab kita tengok dekat botol ni, Evian lagi mahal. Tuan-tuan tengok air Evian. Evian dia datang daripada pergunungan apa tah di Eropah. Cuma kandungan silika, sebab air mineral ni dia punya kebaikan itu ialah pada silika tu yang paling tinggi. Walaupun spritzer murah, spritzer lagi tinggi. Tapi tak apa, kalau bawa datang bayi pun, air kowe pun kita terima, kuku pun kita terima. Cuma nak sebutnya ialah tak guna air liur sendiri. Kalau saya lah, saya tak guna air liur sendiri. Sebab kita tahu benda tu bukan benda yang ditunjukkan oleh para sahabat selepas kewafatan Nabi. Maknanya Umar Al-Khattab waktu dia mentahnik Hasan Al-Basri, dia pun guna air Zam-Zam ataupun air biasa, tak guna air liur dia. Padahal keberkatan Umar tetap ada. Pada diri Umar tu ada. Sebab memang Nabi banyak sebut tentang kelebihan Umar Al-Khattab. Satu orang lelaki yang digeruni oleh syaitan, dia. Satu orang lelaki yang Nabi kata kalau ada Nabi lepas aku, dia. Tapi dia tak buat benda tu pada Hasan Al-Basri. Jadi pada saya lah, orang-orang yang tahnik orang tu, tengok balik riwayat-riwayat ini, supaya kita tidak bermudah-mudah. Sebab saya tengok ada orang dia buat mudah, dia kunyah pakai air liur dia sendiri. Yelah, kita tahulah dia satu orang yang ada kedudukan, dia tuan guru apa semua, tapi dari segi mata yang memandang lah, mata yang memandang, tambah pula dengan stigma, dengan sedikit spekulasi yang ada pada orang-orang agama sekarang yang makin menurun. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, orang agama di Malaysia ni dia tak ada market tinggi sangat macam dulu dah pun. Walaupun masih lagi ada, tapi untuk zaman sekarang ni orang berani petikai. Berani petikai kredibiliti, berani petikai isu amanahnya satu orang tu, satu orang agama tu, orang petikai. Dan benda tu pada saya tak ada isu, sebab memang
selayaknya satu orang manusia yang bukan Nabi, bukan sahabat, dia boleh menerima kritikan dan boleh menerima pertikaian seperti itu. Jadi jaga-jaga dan berhati-hatilah. Hasan Al-Basri ditahnik oleh Umar Al-Khattab dengan cara menggunakan manisan buah yang diberkati. Biasanya kalau kita tengoklah, yang saya tengok dengan mata kepala waktu belajar di Jordan dulu, bila mana ada guru-guru kami ni yang hebat-hebat, yang besar-besar ni, orang mari tahnik, dia prefer buah tin berbanding kurma. First, Jordan memang tempat pengeluar tin lah. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sebut wattini wazzaitun, buah yang diberkati. Kita Perlis ni buah tin pun tak payah nak cari, sebab tuan-tuan dah tahu ladang buah tin terbesar di Malaysia ialah di Perlis. So tak ada isu lah nak cari benda tu. Tapi yelah, nak pergi pun jauh, padang besar duduk. Cuma nak sebutnya ialah itu antara buah-buah yang kita boleh gunakan. Ambil isi dalam, bukan kulit dia. Kulit dia lekat budak tu. Cuma nak sebutnya ambil bahagian yang paling lembut. Dilembutkan tu dengan air Zam-Zam. Tidak dilembutkan dengan dengan air liur sendiri. Dan orang yang tahnik, pastikan tangan anda bersih sebelum duk pegang-pegang tu. Dia ada orang baru sudah buat rumah, baru sudah buang sampah tu pula berair dengan ulat lagi apa semua, pergi tahnik budak. Ini kena ambil kira. Pastikan tangan bersih. Kalau saya tunjuk dekat mak ayah dia, sebab baru dia tinggal, saya tunjuk, saya kesak dengan tisu basah lagi, kesak lagi dengan tisu kering, supaya dia yakin kita tak mengeksploitasi anak dia. Nak sebutnya benda tu perlu untuk orang tengok bahawasanya kita ni ada unsur hygiene. Sebab dalam agama lain dia tak ada unsur tahnik secara meluas, tak ada. Kita jarang tengok. Mungkin ada agama-agama lain dia buat benda tu, blessing, ambil berkat ni, tapi dia tak seperti mana kita. Jadi Hasan Al-Basri ni ialah satu orang yang telah ditahnik oleh Umar Khattab dan tumbuh menjadi satu orang tabi'in yang besar dan hebat. Dia untuk bab-bab berkaitan dengan sambut bayi baru lahir ni, ada satu buku yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan baca. Dah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia dan dah ada ringkasan dalam bahasa Melayu. Buku ni ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama dia Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Tu nama kitab dia, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kitab ni telah ditulis oleh Ibn Qayyim waktu menunggu kelahiran cucu dia. Dia dapat cucu, tak tahu nak beri hadiah apa. Dia tahu menantu dia mengandung, dia tulis buku hukum hakam sambut bayi baru lahir. Elok cucu dia dilahirkan, buku tu dia hadiahkan kepada anak dia. Rupa-rupanya buku tu bukan hadiah peribadi, tapi hadiah untuk umat ini keseluruhannya. Buku tu dibaca, diterjemah dan diambil manfaat padanya. Tuan-tuan boleh tengok Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Itu antara buku yang bagus untuk tengok sunnah apa nak kena buat, hadis-hadis berkaitan dengan bab azan dan iqamah di telinga bayi. Itu antara buku yang bagus untuk kita tengok perbahasan. Sebab kalau kita tengok, sebahagian orang kita masih lagi duk buat azan belah kanan, iqamah belah kiri. Sebahagian orang kita. Ada orang, anak perempuan azan, anak lelaki dia iqamah. Kodan dia je dia buat. Azan tu pula macam azan masjid tu. Saya pernah tengok kita punya family lah, ada yang kakak kita ke, anak menakan apa semua yang baru dilahir, kita pergi tengok dia buat apa semua. Ada sebahagian ayah-ayah yang baru dapat anak ni, dia azan, dia ambil bayi tu, dia kendong bayi tu, dia pergi dekat satu sudut dalam wak tu, dia azan sekuat hati. Lemah jantung budak tu. Azan untuk bayi hanya perlahan, bukan azan suruh orang semayang. Azan hanya untuk menyemai kalimah-kalimah yang baik. Dia tak azan macam tu. Yang azan okey juga, yang tertukar dengan takbir pun okey, pun teruk lagi, tertukar dengan takbir raya lah apalah, macam-macam cerita betapa kurang persediaan dalam bab-bab. Jadi itu benda yang kena ambil kira, ambil tahu. Azan, hadis yang sahih ialah azan sahaja. Lelaki perempuan semua azan, tak syarat telinga kiri telinga kanan. Ambil kendong azan, ayah dia azan. Yang paling aula ialah lelaki lah azan. Jangan duk suruh mak dia pula azan.
Ada sebahagian suami ni dia malu kan. Kan ada sebahagian suami dia tak biasa jadi imam. Suruh jadi imam senyap, maghrib isyak jadi imam kat rumah senyap, tak bunyi suara macam sembahyang asar dengan zuhur. Tak biasa, punya takut dengan anak-anak, dengan isteri. Dapat anak baru suruh isteri azan. No. Yang tepatnya lah suami yang mengazan. Belajarlah benda-benda macam ni lah, benda-benda yang basic untuk kita tahu sebagai ilmu-ilmu awal bagi membina generasi yang baru. Okey. Jadi Hasan yang disebutkan sini dalam riwayat ni ialah Hasan Al-Basri. Itu. Sebab mungkin orang akan tertukar. Hasan ni adakah ianya Hasan bin Ali, iaitu cucu Nabi? Jawapannya tak. Jawapannya ialah Hasan Al-Basri ataupun digelar dengan Abu Sa'id. Hasan bin Yasar. Sebab apa sebut Hasan Al-Basri? Sebab dia telah meninggal di Basrah. Basrah di Iraq. Bila dia meninggal? 110 Hijrah. 110 Hijrah Hasan Al-Basri ni dia meninggal. Okey. Dia kata, Hasan Al-Basri kata, ja'a rajulun binabidhin ila ahabbi khalqillahi ilaihi afsadahu. Maksud dia, seorang lelaki telah datang kepada insan yang paling dicintai Allah dengan membawa nabidh, sehinggalah dia merosakkannya, yakni al-aqlu. Perkataan Hasan Al-Basri ni dia nak sebut pada kita bahawasanya arak ialah satu benda yang sangat kuat pengaruh pada merosakkan manusia. Dia sebut situ ja'a rajulun, satu orang bawa hidangan nabidh. Nabidh ni dia bukan arak lagi. Dia ialah peraman anggur yang menunggu hari untuk jadi arak. Belum lagi jadi arak. Dia tidak memberi kesan mabuk pada siapa-siapa yang meminum nabidh. Warnanya sudah mirip kepada warna arak, tapi ia belum lagi arak. Nabidh ni pun kata Hasan Al-Basri, kalau dibawa kepada sebaik-baik ciptaan Allah, ahabbul khalqillah tu maksudnya ialah manusia. Berdasarkan apa yang Tuhan sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Ahabbul khalqi maksudnya ialah manusia. Bila mana nabidh ni dibawa ke manusia, afsadahu, manusia akan rosak. Apa yang akan rosak? Al-aqlu. Al-aqlu. Sebab tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, aqlu mai pada perkataan ain qaf lam. Dalam bahasa Arab, aqlu, ya'qilu ialah sesuatu yang mengikat. Akal fikiran ni ialah satu benda yang Tuhan letak pada diri manusia. Bila mana akal tu berfungsi, dia akan mengikat manusia untuk buat dan tak buat tindakan tu. Sebab tu akal ni, fikiran kita dinamakan dengan akal kerana orang yang ada akal lah, dia tak akan buat benda yang dilarang. Dia akan buat benda yang disuruh saja. Sebab tu tuan-tuan pernah tengok kan, orang Arab pakaian dia pakai serban, dia ada pakai iqal yang ada dekat serban dia tu. Iqal yang warna hitam tu. Macam orang kita pergi buat umrah, dia Clio lama dah dia orang Arab, belilah iqal tu. Pakai tak pernah sabar. Muka tak biasa pakai serban pula nak tiru yang Arab dah. Masuk hotel pula tak ada setrika, letaklah serban tu lebih-lebih kurang, letaklah iqal tu lebih-lebih kurang. Akhirnya dapat diketahui ianya juga Melayu daripada pakaian yang tak berapa ikut peraturan tu. Iqal ni asalnya yang Arab pakai warna hitam tu, letak atas serban merah ataupun serban putih. Serban merah dia panggil shimar, serban putih dia panggil ghutrah. Merah ni pakai waktu musim luruh, musim panas, musim sejuk. Kalau yang putih tu pakai time musim panas. Dia ada beza. Kita bantai lah suka hati. Kita alas meja nampak lebih kurang dengan corak serban pun bantai. Arab dia tak. Dia iron elok. Okay. Yang hitam tu itu dipanggil iqal sebab asalnya benda tu digunakan untuk mengikat kaki unta daripada tak bergerak. Sebab tu kalau tuan tengok Arab pakai, dia macam ada dua tali disusun. Dulu digunakan oleh Arab pendalaman untuk tahan unta. Dia akan masukkan dalam kaki unta tu, empat kaki, maknanya dua iqal tu, dia akan lock kaki unta tu, tak akan boleh bergerak.
Jadi bila mana dia nak unta tu berjalan, dia ambil balik iqal, dia tak tahu nak sangkut kat mana, dia letak atas kepala. Itu asal pakaian tu. Itu asal pakaian. Last kali dia jadi fashion, trending. Dan iqal tu dia ada style dia ada pemakaian. Tapi nak sebutnya iqal, makul. Saya ingat dulu waktu belajar di Jordan ni, ada kawan saja dia minat pakai pakaian macam tu. Dia ni Melayu, memang muka Melayu betul lah, muka macam orang asli dia pun. Pakai benda macam tu memang tak pernah sabar lah. Pensyarah kami yang Arab tengok. Pensyarah kami hari tu dia kena kawan tu, dia tanya soalan punya banyak dalam kelas hari tu. Sebelum pada tu dia tak pernah aktif dengan orang Melayu, tapi hari tu dia tanya soalan. Dia kata Malizi makul, orang Malaysia yang pakai iqal, jawab soalan aku. Tanya soalan tak boleh jawab, tanya dua tak boleh jawab, tanya tiga tak boleh jawab. Dia tanya sebab apa kamu tak boleh jawab? Sebab akal kamu diikat dengan benda tu. Dia kata. Jadi jangan pakai benda tu. Kami Arab pun tak pakai. Tanya kelas jangan pakai sebab iqal makul. Iqal itu mengikat otak kamu. Confirm kamu tak faham apa kamu cakap. Jadi jangan pakai, dia kata. Kawan tu tak pakai sampai grade tak pakai. Nak pakai tak apa. Nak pakai biar reti lah adat dia, biar reti budaya dia. Satu lagi, dia bukan kebiasaan orang Syam. Orang Syam ni lah orang Jordan lah. Jordan, Syria, Palestin. Kebiasaan pakai macam tu ialah orang negara Teluk. Arab Saudi, Qatar, UAE, Bahrain. Sebab mereka lebih luas padang pasir dan mereka memang pelihara unta. Adapun orang Syam, mereka pelihara biri-biri. Biri-biri tak perlu pakai benda tu untuk lock kaki. Jadi kita pakai, tak tahu apa cerita pakai. Nampak macam smart yang orang Arab pakai. Tak tahu apa cerita. Tapi iqal maksudnya ialah makul. Di situlah dipanggil akal manusia. Akal manusia disebut daripada situ. Sebab akal ni sifat dia mengikat. Okay. Jadi kata Hasan Al-Basri, antara benda yang akan rosak first kali bila mana satu orang tu minum benda-benda yang diharamkan ataupun benda-benda yang mendekatkan kepada benda haram, ialah akal akan rosak. Sebab tu tuan-tuan akan tengok pakaian, minuman, makanan, dia mencorak tindak tanduk manusia. Bila mana kita makan benda ikut suka hati, tak peduli halal haram, kita pun akan jadi orang yang tak kisah halal haram. Kita akan pedal, kita akan bantai semua, tak pernah ambil tahu pun. Tapi kalau orang yang perhati, tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia nak makan sesuatu, dia tengok pack makanan tu ada halal atau tidak. Kalau pada bab makanan dia jaga, maka insya-Allah kita kata pada bab lain dia jagalah. Tapi benda tu tak boleh jadi kayu ukur jugalah sebenarnya. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang kita, sebahagian orang kita pergi ke Thailand kan, makanan jaga, tapi ngurut tak kisah lelaki perempuan urut dia pun. Time ngurut dia okey pula. Dia tu lelaki, yang urut dia tu perempuan yang dulu lelaki. Belah sana kan macam tu. Perempuan dulu lelaki, sekarang baru perempuan. Istilah dia shemale, istilah dia lah yang dia orang guna. Tak kisah. Walaupun kita rasa macam, tak apa ustaz, dia dulu pun lelaki. No, tak boleh. Kita tak boleh mengurut dengan orang yang amrat ataupun orang yang dah menjadi perempuan walaupun dia masih membawa jantina lelaki. Kita tahu belah Thailand memang dia macam tu. Tak boleh sebab dia menimbulkan fitnah. Ngurut sama lelaki okey lah. Ngurut sama lelaki okey. Baik tuan-tuan suruh yang mengurut tu daripada kalangan OKU apa semua tu, yang duduk tepi jalan tu. Yang tu memang ikhlas mencari sara hidup. Kan ada orang OKU yang buat apa nama ni, yang buat kerja urut kaki. Dia sebab ada orang kita ni dia mengurut tu, dia tak habis dekat mengurut, dia ada sambungan lepas pada mengurut. Tu yang jadi macam tu. Tapi yang tu tak pernah kisah halal haram apa. Hati-hati. Ada orang dia sampai sana dia punya takut. Kita makan boat noodle ni, tahu boat noodle ni ada daging apa, punya risau yang tu. Tapi nak sebutnya ialah kita bila mana kita jaga makan minum, jaga pakaian, ianya membentuk kewarakan. Sebab cabang iman 39 ni ialah nak berkait dengan membina kewarakan. Warak ni ialah kita jaga-jaga diri kita. Kita tak buat juga benda yang orang kebanyakan buat, walaupun benda tu asalnya ialah halal. Ataupun ada perbincangan para ulama mengatakan ianya tak apa. Contoh, pakai seluar pendek bagi orang lelaki. Kalau orang yang belajar dalam bab fiqh, dia akan tahu had aurat lelaki ni khilaf di kalangan para ulama.
Cuma kita dengan budaya kita, orang lelaki lutut ialah aurat. Maknanya dia nak buka di hadapan perempuan, tak boleh. Sama lelaki, dia ada perbahasan lain pula. Paling minimum orang lelaki, kemaluan lelaki, depan dan juga belakang. Itu minimum sama lelaki. Tapi atas dasar warak, tutup semua. Sebab tu kita akan tengok sebahagian para ulama. Kalau saya pernah musafir dengan sebahagian tokoh-tokoh, orang yang kita sebut sebagai tokoh besar di negara kita ni. Kalau duduk sebilik pun, saya tak pernah tengok dia buka baju. Saya pernah duduk dengan orang-orang yang berstatus tuan guru. Duduk sebilik, bukan satu hotel. Satu bilik dengan dia. Bilik hotel tu, katil asing-asing, tapi duduk sebilik dengan dia. Maknanya kita kongsi lah toilet tu. Sepanjang saya duduk dengan dia, saya tak pernah tengok dia buka baju open. Saya pernah duduk dengan tuan guru Datuk Dr. Abdul Basit. Banyak program waktu sebelum datang ke Perlis. Duduk sebilik dengan dia, bahkan pernah pergi musafir jauh dengan dia. Dia tak pernah pun pakai baju lengan pendek depan saya, tak pernah nampak. Tuan-tuan tak payah tanya dia nak buka badan sama lagi tak buka. Dia jaga benda tu. Kalau dia pakai t-shirt pun, t-shirt tu lengan panjang. Benda tu ialah kewarakan. Dia taklah jadi haram, taklah tak boleh buat, tapi nak sebutnya ialah kewarakan. Bahkan ada setengah-setengah orang yang saya duduk selain pada dia, ni lebay pun tak tertanggal, tak cabut. Saya nak tengok dia angkat tak kepiah dia. Tak angkat sampai ke sudah. Sampai masuk bilik air tak angkat. Warak dia jaga. Dia bukan orang berpura-pura lah. Dia ada orang tanya kuliah je dia okey. Sampai masuk dalam hotel dah jadi macam orang biasa. Ini orang-orang yang warak. Maknanya di Malaysia ni ada lagi lah tuan-tuan orang-orang yang warak. Orang-orang yang speaker-speaker yang jaga benda tu. Melainkan hak yang setengah-setengah yang lain tu pun ada juga. Cuma nak sebutnya lah, ini ialah bab bentuk. Benda ni dibentuk kerana cara dia makan, cara dia minum, cara dia bergaul. Benda tu penting. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut di situ. Pernah ditanya kepada salah seorang Arab. Pernah ditanya kepada salah seorang Arab. Wa qila li ba'dil Arab. Mengapa kamu tidak minum nabid? Lima la tashrabun nabid? Faqala, lalu kata lelaki Arab itu, wallahi ma arda aqli sahihan. Demi Allah yang tetap redha terhadap akalku dengan menjadikannya sihat. Fa kaifa udkhilu ilaihi ma yufsiduhu? Maka bagaimana aku boleh memasukkan sesuatu yang mampu merosakkannya? Tak akan. Sebab tu ada kisah yang menarik. Seorang tabi'in juga, nama dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Abang dia sahabat Abdullah bin Zubair. Dia adik, dia tak jadi sahabat sebab dia lahir Nabi dah wafat. Dia Urwah bin Zubair, antara 7 orang fuqaha Madinah. Allah Ta'ala uji Urwah bin Zubair ni, dia kena satu penyakit yang menyerang kaki dia, iaitu sejenis bakteria yang bila mana dia kena dekat kaki kita, dia akan makan urat saraf kita. Dia akan merosakkan urat saraf kita. Dalam bahasa Arab, penyakit itu disebut sebagai ghargharinah. Sebab dia terpijak tanah yang ada bakteria, tanah yang kotor. Sebahagian riwayat kata dia pijak tanah tu waktu dia menguruskan pengkebumian anak dia. Anak dia meninggal, lalu dia uruskan pengkebumian anak dia. Satu daripada bahagian tanah tu, tanah yang ada bakteria ghargharinah. Jadi bila mana dia terkena penyakit tu, dia menderita penyakit tu, akhirnya dia tak boleh berjalan. Dia tak boleh berjalan. Kaki dia macam nak mereput macam tu. Dia taklah mereput. Dia macam kaki dia jadi biru, menghitam dengan sebab urat saraf dia tu jam. Tak function. Dia macam jadi satu darah beku di situ. Jadi khalifah pada waktu tu, yang juga merupakan bahagian daripada kawan-kawan dia, khalifah yang memerintah pada waktu tu, kalau tak silap Abdul Malik bin Marwan pada waktu tu, dia arahkan pakar perubatan ni pergi tengok dan beri rawatan. Sebab dia ni antara tokoh besar di Madinah, fuqaha Madinah, 7 orang fuqaha Madinah. Lalu kata pakar perubatan, doktor-doktor pakar lah pada waktu tu, tidak ada cara lain untuk mengubati ghargharinah ni melainkan kena amputasi, kena potong kaki tu. Lalu bila mana dah setuju nak potong, beberapa orang pakar perubatan ni, tabib lah istilah dia, al-atibba, dia beritahu dekat Urwah ni,
minum sikit arak untuk bagi khayal supaya waktu potong tu dia tak rasa sakit. Sebab zaman tu dia tak ada suntikan bius ni. Jadi bagi sikit arak, minum, bagi dia rasa khayal, waktu tu potong kaki. Waktu tu Urwah kata, aku tidak akan memasukkan akal aku dengan benda yang boleh menghilangkan kesedaran akal. Dia kejap nampak tu. Lalu kata semua yang berbincang untuk mengubati penyakit dia ni, kalau macam tu kita kena kerak on the spot macam tu lah. Kita ikat tangan. Jawapan Urwah apa dia? Biarkan aku salat. Dalam salat tu kamu potong kaki aku. Biarkan aku salat. Itu riwayat yang masyhur. Dalam dalam Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Lalu dia pun salat dalam keadaan terbaring macam tu dan dipotonglah kakinya. Waktu dipotong sedikit mengerang kesakitan dalam salat. Dia taklah seperti mana cerita orang sufi tu sampai naik ke bulan apa semua. Tak. Dia salat tu dia rasa sakit dia. Okay. Dan dia menjerit ketika mana kaki tu dah terpotong, untuk stop darah daripada kaki yang dipotong, dia kena celup dengan minyak yang panas. Situ baru dia menjerit kuat. Jadi untuk stop darah tu, situ baru dia mengerang kesakitan yang lebih kuat. Tapi nak katanya dia menenangkan diri dengan salat. Itu keimanan dan kesalehan orang dululah. Cuma dia tak ambil pilihan untuk minum arak, tak ambil. Sebab dia takut ianya termasuk daripada benda sengaja merosakkan akal. Okay. Walaupun hakikatnya kita tengok ianya ialah satu benda yang ada keperluan. Dia macam satu kisah yang berlaku zaman kita. Berlaku di Mesir. Satu orang doktor pakar jantung. Dia buat wawancara TV, pengalaman dia bedah jantung orang. Ada satu orang lelaki tua. Satu orang tua ni, dia kena penyakit jantung, kompilasi serangan jantung, tak tahulah tersumbat ke apa. Jadi waktu dia disahkan kena buat operation jantung dia, pakcik ni yang umur 60 lebih dekat 70 ni, muka dia macam gelisah. Dia rasa macam tak happy lah nak masuk operation ni. Doktor pakar tanya, dia kata operation ni tak apa, nak bagi jantung tu function balik, nak bagi elok apa semua, tak payah risau. Alasan pakcik tu dia risau kerana apa? Kerana dia ni satu orang ahli Quran. Dia orang yang banyak baca Quran tiap-tiap hari. Lalu doktor pakar tu tanya, berapa pakcik baca sehari? 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari. 3 hari dia khatam. Lalu dia minta dekat doktor tu, sebab dia dah tanggal pakaian apa semua, dah memang duduk dalam position nak kena operate dah. Dia kata beri dia waktu 1 jam sebelum operation dijalankan. Beri dia waktu 1 jam untuk dia baca wirid Quran dia tu. Sebab dia orang yang dah melalui benda tu dalam hidup dia dalam tempoh yang lama. Jadi dia ingatlah Quran tu. Dia tak perlu pada mushaf dah. Jadi dia baca. Dan waktu dah sampai dekat 40 minit dah dia baca Quran tu, diberi suntikan bius. Dan waktu tu dia diam lah. Dia ghaibubah. Ghaibubah ni maksudnya dia dah pensan. Dengan sebab kesan bius tu. Lalu operation tu pun dijalankan. Waktu operation tu dijalankan, operation tu ambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam untuk selesai dia punya jantung. Benda yang pelik doktor tu kata. Doktor tu sebut berapa kali dia sumpah atas nama Allah dalam video tu. Sebab benda juga diceritakan oleh satu orang tokoh pendakwah daripada Mesir, iaitu Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan sekarang dah tak tahu pergi mana. Maybe duduk luar negara kot. Sebab dia antara orang yang agak lantang menentang kebobrokan pemerintah di Mesir ni. Syekh Muhammad Hassan ni tokoh besar. Okay. Dia kata waktu sepanjang operation tu dah terbuka dah, jantung ni dah terbuka, dah bedah. Tapi masuk saja jam yang kedua, kami bedah dia. Jam yang kedua. Sebab 10 juzuk nak baca dalam masa sejam tak habis. 10 juzuk ni baru sejam ni baru berapa juzuk boleh cover. Jadi tak habis bacaan dia tu, tak habis. Akhirnya mulut dia secara tiba-tiba bergerak menghabiskan bacaan Quran tu waktu tengah operation. Bacaan Quran tu dialunkan oleh orang yang dioperate dalam keadaan dibius
benda tu berjalan. Sebab dah biasa duk buat. Dahsyat. Ini orang yang betul-betul terikat dengan Quran. Kita dengar ni meremang lama, betapa dahsyat. Ada orang soleh sama kita ni. Yang orang kata kebiasaan kesalehan dia tu, sehingga benda tu terjadi secara refleks. Dia macam tuan-tuan pernah dengar cerita sebahagian orang yang telah ditidurkan dengan ubat tertentu, tiba-tiba pukul 3 pagi bangkit dengan sebab selalu kaki semayang tahajud apa semua. Benda tu akan berlaku sebab kebiasaan. Macam mana tuan-tuan tengok orang yang sakit kan? Orang sakit tapi dia bukan orang yang saleh, orang yang cakap benda mengarut. Sebab saya sendiri ada pengalaman lah jaga orang sakit ni, jaga orang sakit dekat ward apa semua ni. Ada setengah-setengah katil sebelah apa semua, duk mencarut malam-malam, dia tidur. Sebab kebiasaan dia suka bercakap benda tu. Dan akhirnya dia jadi orang seperti itu. Mencarut, dia panggil orang tu, dia panggil orang ni, entah perempuan mana dia panggil. Sampai naik pening bini dia. Ini skandal yang keberapa tak tahulah dia duk sebut. Cuma nak sebutnya ialah kebiasaan akan menyebabkan kita terdedah dengan benda tu. Terdedah. Jadi kita tak nak Allah Ta'ala buka benda-benda seperti itu. Cuma nak sebutnya lah, kesalehan ada pengaruh. Seperti mana maksiat pun dia ada pengaruh. Cuma nak sebutnya ialah keadaan-keadaan yang menyebabkan akal kita ni rosak, tak disukai oleh salafus salih dan orang-orang yang suka buat ibadah. Sebab benda tu akan kacau fokus ibadah tu. Jadi itu nak sebut zaman kita ni ada orang seperti itu. Okay. Kemudian disebutkan lagi pada muka surat yang ke-76. Diriwayatkan daripada Al-Hakam bin Hisham. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka wan nabidh." Wahai anakku, jauhilah nabidh. Fa innahu qai'un fi shidqik. Kerana ianya adalah bagaikan lelehan muntah di tepi mulutmu. Wasalhun fi aqibik. Najis di atas belakangmu, di atas punggungmu. Wa haddun fi dhahrik, dan ianya merupakan hukuman hudud di atas belakangmu. Wa takunu duhkatan lis-sibyan, dan menjadi bahan tertawa kepada anak-anak. Wa asiran lid-dayyan, serta tawanan di hadapan Tuhan yang Maha Penghisap. Ni Al-Hakam bin Hisham, satu orang tokoh yang besar juga daripada kalangan tabi'in yang alim. Dia pesan pada anak dia, jaga-jaga jangan duk ambil nabis. Nabis ni zaman kita tak ada nabis. Kita Malaysia ni tak ada nabis ni. Kita kalau arak betul lah. Okey. Tapi ada benda-benda yang boleh menyebabkan orang tu khayal. Apa saja benda? Daripada dadah-dadah apa semua yang menyebabkan orang tu akan jadi khayal. Semua tu perlu dijauhi. Hatta orang kata apa, setengah-setengah tembakau yang ada campuran tertentu. Kan ada sebahagian orang bila mana dia isap rokok apa semua ni, dia akan stimulate diri dia tu dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau saya dulu di Yaman, bila mana kita belajar di Yaman ni, walaupun tak lama, antara benda yang stimulate, memberi rangsangan kehadap orang Yaman ni jadi khayal ialah dengan dia kunyah daun qat. Orang Yaman ni cukup suka dengan takhzinul qat. Takhzinul qat ni maksudnya ialah kunyah daun tu, lepas tu dia simpan dekat sebelah pipi dia, lepas tu dia duduk termenung tepi jalan 6 jam, 7 jam, bahkan lebih teruk lagi, masuk dalam saf salat pun duk kemang lagi benda tu. Bila mana kita bersembang dengan dia, sembang lagak orang kaya. Dia kata tu tanah dia, ni dia family dengan kerajaan, ni family kerajaan. Tu dia tengah khayal. Tuan-tuan tengok kata-kata ni. Kata-kata Al-Hakam bin Hisham. Jaga-jaga dengan benda yang boleh menyebabkan kita jadi khayal. Sebab ianya seperti lelehan muntah di tepi bibirmu. Saya bagi contoh, tuan-tuan boleh Google balik tengok qat di Yaman. Qat fil Yaman. Cari qat, Q-A-T in Yemen. Keluar carian tu. Okay. Orang yang kunyah daun qat di Yaman ni, antara benda yang paling first kita akan nampak pada dia, gigi dia warna coklat kehitaman. Bukan kuning tau. Coklat kehitaman. Dia bukan tak ada gigi, dia ada. Itu. Maknanya menjijikkan. Okay. Wasalhun fi aqibik, najis di belakang. Wa haddun fi dhahrik, dan ianya merupakan penyebab boleh kena hukuman daripada pemerintah. Yang kita nak ambilnya lah wa takunu duhkatan lis-sibyan, dan ia menjadi bahan tertawa kepada kanak-kanak. Sebab saya tengok
orang-orang yang mengunyah benda-benda ni, orang-orang yang duduk dalam khayal ni, memang akan ditertawakan oleh budak-budak. Sebab dia bercakap mengarut. Dia cakap benda. Tuan-tuan tengok orang khayal, orang mabuk pun semua. Dia bercakap mengarut sekali. Orang tengok, orang ketawa. Tu di Yaman lah. Di Malaysia orang tengok, orang geram, orang penampar, orang pelempang dia. Sebab di Malaysia ni, asal mabuk je, mesti bawa kereta. Itu perangai sebahagian mabokers di Malaysia ni. Asal mabuk bawa kereta, langgar orang. Keluar toyong ayam. Orang pun jadi geram. Jadi tuan-tuan kena tengok apa yang disebut kat sini. Ini ialah benda-benda yang menyebabkan maruah diri, harga diri satu orang tu jatuh, runtuh kerana melazimi benda-benda yang buruk ni. Apa-apa sajalah, apa-apa saja. Benda-benda yang kata apa, menjijikkan orang. Tak boleh kita dekati sebab dia meruntuhkan kewarakan. Macam sebahagian orang agama dia isap rokok. Benda tu benda yang memburukkan impression orang. Walaupun saya tahu sebahagian orang dia rasa tuan-tuan guru, sebab kita pernah belajar di pondok tradisional ni, ada sebahagian tok-tok guru ni memang tengah mengajar ni pondok isap rokok. Rokok daun lah di Malaysia. Tapi kalau Indonesia dia brutal lagi. Indonesia memang isap rokok sigaret tu. Sebab saya pernah kuliah di Padang Indonesia ni. Waktu tu orang kata apa, belum datang Perlis. Sebab saya pergi juga ke Padang lepas duduk Perlis waktu tu. Kuliah di satu tempat, nama dia Kulliyatul Muballighin Padang Panjang. Kulliyatul Muballighin ni ialah pondok tradisional tapi dia moden sikit. Pondok moden lah istilah. Di situ ada ramai student. Saya duduk di meja kuliah tu, Pertama meja kuliah dia tu agak banyak barang. Pertama ada kuih-kuih, ada cucuk macam-macam. Dia ni nak jamu ke nak panggil kuliah? Okay. Cuma yang satu menarik perhatian, ada satu gelas kaca. Dalam tu penuh dengan rokok. Rokok yang belum dibakar. Maknanya rokok disediakan untuk penceramah. Ada satu orang pelajar tu dia baiki mic dekat sini, biasalah. Dia pun ambil bekas rokok tu. Dia letak dekat dengan saya, dia kata, "Silakan Pak Ustaz. Merokok dulu." Dia ajak saya merokok. Untuk kuliah. Kata dahsyat, kita tak buat benda tu. Tapi Indonesia dia agak terbuka nampak ni. Sebab tu tuan-tuan tengok Indonesia ni nak cari kawasan yang non-smoker ni agak sukar. Sebab isap rokok ni daripada usia sekolah rendah lagi. Benda tu dah biasa di kalangan masyarakat dia. Tak kira lah kelompok mana-mana pun. Bukan kata kelompok yang familiar pada bid'ah. Hatta kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok yang cenderung pada Muhammadiyah pun isap juga. Benda yang sama juga. Ini budaya yang tak bagus lah. Sebab memang ada video-video kuliah daripada seberang daripada Indonesia ni, pengkuliah dia isap rokok. Tengah kuliah dan dirakam. Ini bukan nilai yang baik. Malaysia, jagalah benda tu. Kita masih lagi meletakkan taraf orang yang menjadi pengkuliah di masjid ni, mestilah orang yang tak terlibat dengan benda-benda seperti ini. Walaupun kita tak nafikan, ada sebahagian pengkuliah yang memang ada pun. Beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Tadi terakhir kita berhenti, nilai satu orang yang menyampaikan ilmu ni, benda ni diambil kira lagi negara kita. Jadi jagalah part tu. Tuan-tuan jangan buat mudah pada benda-benda seperti ini. Okay. Kita ambil satu lagi kata-kata, sebab kata-kata ni menarik. Muka surat 76 tu. Seorang hukamak berkata kepada anaknya, tak sebut siapa nama, dia sebut macam tu je. Wa an ba'dil hukama annahu qala li ibnihi. Apa dia kata? Ya bunayya ma yad'uka ila an-nabith. Wahai anak, apakah yang menyebabkan kamu tertarik untuk minum nabith? Anak ni boleh jadi memang anak dia betul, ataupun memang panggilan sebahagian orang Arab ni, siapa-siapa boleh panggil anak. Itu ialah maksudnya panggilan manja. Kita orang Melayu kita pun ada benda macam tu. Walaupun dia bukan anak kita, kita panggil lah. Sini saya tak tahu. Tapi kalau orang Terengganu, anak muda disapa oleh orang tua tu menyapa kita dengan satu panggilan ni, kita tahu dia memang meletakkan kita pada tempat nak, orang kata apa, gaya dia tu lembut. Orang Terengganu biasa kalau dia tak kenal budak lelaki mana-mana, dia akan panggil awang. Awang, macam tu. Siapa-siapa je. Anak siapa-siapa pun. Kalau panggil awang, maknanya
nak cakap elok tu. Tapi kalau budak, tu nak bergaduh tu. Dah sudah masuk kawasan ni. Itu lain. Tapi kalau panggil awak jangan duk main dalam masjid ni. Okey, itu elok. Itu konotasi elok. Okey. Tapi Arab dia panggil ya bunayya. Siapa-siapa je. Okey. Apa yang menyebabkan kamu suka pada Nabi? Jawab budak tu, yahdimu ta'ami. Nabi ni menyebabkan makanan yang dia makan cepat hadam. Jawapan sebahagian orang. Macam sebahagian orang tanya, sebab apa isap rokok? Boleh hilang mengantuk. Macam saya pernah tanya orang Arab Yaman, sebab apa duk kunyah benda tu? Dia kata kalau tak kunyah yang ni tak boleh lah bawa kereta ni kereta prebek ni. Kita nak pergi mana-mana kan pakai kereta prebek lah. Kereta bukan teksi pun. Dia tahan kita apa-apa, kita nak pergi mana-mana, yang tu lebih mudah dan lebih murah. Tapi kita di sana kita panggil istilah kambing tu. Kita tak panggil prebek. Orang Malaysia lah panggil kambing. Saya dapat tahu orang belajar Madinah pun panggil kambing tau. Tu pick up tu yang belakang memang bubuh kambing tu. Kita pun naik. Jadi kenderaan itu dipanggil kambing oleh student Malaysia. Nak pergi mana-mana, nak mudah, Grab tak ada, Uber tak ada, naik kambing. Orang first time, naik kambing sini, memang betul-betul balik zaman Nabi. No, kambing ialah Toyota putih yang lama tu lah. Kita pick up lama tu, bukan kambing. Saya tanya, kenapa duk makan Nabi, duk makan daun tu? Dia kata kalau tak makan ni tak boleh bawa kereta. Jawapan orang yang dah biasa makan. Tapi dia orang bawa kereta sangat bahaya tu. Pada saya lah, saya tak jumpa teknik pemanduan yang berbahaya melainkan pemandu-pemandu kereta sewa di sana. Tuan-tuan nak tengok orang bawa kereta pakai ibu jari kaki, pegang steering. Di sana ada. Mengucap panjang lah tuan-tuan. Lalu kawasan-kawasan, waktu saya daripada Sana'a nak pergi ke Taiz. Taiz nama bandar tu. Taiz ni lereng bukit semua. Dia pegang pegang steering tu, dia bersila, tempat tekan minyak tu dia lapik dengan macam batu bata macam tu. Jadi kereta tu stay tekan minyak je tu. Sebelah lagi dia bersila, dia buat sila panggung, yang ibu jari kaki tu duk pegang steering. Dia duk tuang kopi dalam kereta. Itu first and last saya naik kambing. Lepas tu saya naik kereta betul. Kereta bahaya buat cik ni. Tapi selamat lah. Ramai orang kata selamat. Okey. Tapi tak ada insurans lah. Benda tu tak ada insurans. Agak bahaya. Okay. Tanya dia sebab apa? Sebab ini boleh jaga. Maka jawab hukamak tu, wallahi ya bunayya, demi Allah wahai anakku, huwa lidinika ahba. Kamu minum nabis tu yang lebih terhadam ialah agama kamu. Dia macam kita tengok kan, seorang ustaz ataupun satu orang Muslim, kita kenal kawan kita, orang masjid semua, dia isap okok. Kita pun kata kat dia, apa benda isap okok? Dia pun jawab, isap okok ni boleh hilang mengantuk, cergas. Sebenarnya menghilangkan agama. Okok tu menghilangkan agama lebih lagi daripada menghilangkan mengantuk tu. Nilai-nilai warak seorang Muslim akan terangkat sedikit demi sedikit. Okay. Jadi itu nak tunjuk betapa para ulama dulu dia ambil cakna, ambil prihatin pada isu penampilan seorang Muslim. Itu maksud dia. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Masih lagi pada yang ke-39 ni. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Idris. Kita akan sambung situ. Muka surat 76. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.